Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Cikgu Muzayanah. Okey, akan teruskan lagi kelas kita dengan 4 teknik pemikiran computational. Okey, jadi sebelum kita teruskan kepada tajuk kita pada hari ini, saya akan tunjukkan ataupun saya akan jelaskan standard ataupun objektif pembelajaran yang perlu murid-murid capai. Okey, kita lihat kepada standard pembelajaran. Okey, yang pertama, murid boleh menerangkan 4 teknik pemikiran computational. Dan yang kedua, murid boleh menyelesaikan tugas menggunakan teknik derayan, pengejaman corak, peniskalaan dan pengitlakan. Okey, jadi diharap pelajar-pelajar boleh fokus dan mendengar penjelasan saya. Okey, seterusnya kita lihat kepada induksi. Okey, lihat di sini, ini ialah induksi kita. Okey, ada apa ni? Nampak seperti gadget di dapur kan? Ada banyak bahan di sini. Okey, jadi ini adalah kita kata 3-in-1. Okey, sangat-sangat digilai oleh ibu-ibu yang duduk di dapur, tetapi harganya juga agak wow. Siapa yang mampu, bolehlah nak beli. Okey, jadi di sini dia membantu kita bukan saja setakat memasak, tapi dia juga boleh tolong kita untuk mengupas kulit bawang, mencincang, menumis dan sebagainya. Sangat mudah. Okey, daripada awal proses memasak sehinggalah masakan telah siap dimasak. Kita hanya gunakan tenaga kita untuk hidang. Begitu juga di sebelah ni, okey, itu siapa ya telah kita kata menunjukkan rumahnya yang bajunya tidak, kita kata tidak dilipat. Okey, tunggu hujung minggu yang biasa. Okey, saya pun begitu juga. Jadi telah dicipta pun mesin melipat baju. Kita letak sahaja di sini dan dia akan keluar dalam keadaan berlipat. Okey, begitu juga dengan dapur. Okey, pinggan mangkuk sentiasa penuh, dah basuh penuh lagi kan. Okey, jadi ini adalah satu mesin yang dicipta untuk membantu kita membasuh pinggan di dapur. Okey, nampak kita kata sesuatu yang kita kata kita mampu untuk laksanakan sendiri, tetapi itu semua asalnya adalah masalah daripada manusia. Kekangan masa, nak masak, nak kerja masa yang lain dan sebagainya. Okey, jadi ini adalah antara gadget-gadget yang membantu manusia menyelesaikan masalah. Okey. Semuanya berasal daripada masalah manusia dan manusia cipta sendiri komputer ataupun robot, dan robot itu membantu menyelesaikan masalah manusia dengan berbantukan manusia itu sendiri. Dia cipta komputer dan untuk selesaikan masalah. Sebab itu kita tengok balik semula apa maksud pemikiran computational. Ulangan semula. Asal pemikiran computational ialah satu proses pemikiran. Kita berfikir. Tujuan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah oleh manusia. Berbantukan mesin atau kedua-duanya dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Kan saya minta awak untuk buat satu video. Jadi video itu awak memikirkan masalah. Proses berfikir apa masalah yang ada. Jadi tujuan dia untuk apa? Sebenarnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia, berbantukan mesin atau kedua-duanya dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Sebab apa? Masalah yang awak fikir pada hari ini, yang tidak lagi wujud penyelesaiannya, mungkin akan diselesaikan 10 tahun, 15 tahun, mungkin 5 tahun akan datang. Jadi kita tengok. Kita imbas kembali apa dia pemikiran computational. Yang pertama ialah masalah dipecahkan. Masalah dipecahkan ini dalam bahasa komputernya, konsep pemikiran computational kita panggil sebagai derayan. Yang kedua ialah kenal pasti corak yang sama ataupun kita panggil sebagai pengejaman corak,
Dan yang ketiga, apa yang penting, kita ambil. Yang tidak penting, kita tinggalkan. Dan yang keempat, kita cipta. Kita sediakan satu model, kita sediakan satu formula, kita sediakan satu, kita kata peralatan untuk satu produk untuk kita selesaikan masalah. Okey, kalau yang tadi akhirnya kita telah selesaikan, kita tengok tadi induksi kan. Okey, akhirnya daripada masalah-masalah yang ada kita telah selesaikan, kita cipta satu produk. Okey, itu adalah proses computational. Okey, kita lihat pula apa dia teknik-tekniknya. Okey, kita ulang semula. Yang pertama adalah teknik teraian ataupun dalam bahasa Inggeris decomposition. Yang kedua, teknik pengecaman corak, pattern recognition. Yang ketiga, teknik peniskalaan, abstraction. Keempat, teknik pengitlakan iaitu generalization. Okey, ini adalah empat teknik. Kita lihat definisi ataupun pemahaman bagi setiap teknik. Okey, teknik leraian ialah pemecahan suatu masalah atau sistem yang kompleks, yang kompleks kepada bahagian-bahagian lebih kecil. Bahagian-bahagian yang kecil ini boleh diteliti, diselesaikan atau direka bentuk secara berasingan. Okey, macam mana kita nak faham teknik leraian? Okey, kita tengok contoh paling mudah iaitu dalam kehidupan seharian kita. Okey. Okey, jom sama-sama kita fikirkan. Okey, nampak spaghetti kan? Okey, spaghetti meatball, spaghetti. Okey. Yummy. Tapi macam mana nak masak? Suka nak makan tapi tak tahu nak masak. So, apa persediaan kita untuk memasak? Jadi pada waktu inilah kita perlu menggunakan teknik leraian. Apa teknik leraian dia? Okey, teknik leraian dia kita pecahkan. Masalah kita tak tahu nak masak. Jadi macam mana kita nak masak? Jadi yang pertama kita perlu tahu, okey, apa resepi-resepi dia? Macam mana dan juga bahan. Okey, cara memasak dan juga bahannya. Okey, ini adalah untuk kita kata teknik leraian kita pilih. Okey, satu ialah resepi dan satu ialah cara memasak. Okey, ini saya tersalah sedikit. Okey, jadi satu ialah cara memasak. Dan satu ialah bahan-bahannya, apa yang perlu kita beli. Itu adalah teknik leraian yang memudahkan kita. Kalau tidak, kita akan start, tak tahu masalah. Tak tahu masalah kan? Okey, jadi bila kita dah ada resepi, bila kita dah ada cara memasak, maka mudah untuk kita melaksanakan spaghetti yang yummy yang super marvelous kan? Okey, itu untuk teknik leraian. Okey, kita pergi kepada teknik pengecaman corak pula. Ialah bahagian-bahagian kecil yang telah dipisahkan akan dianalisis untuk mengenal pasti corak-corak tertentu. Okey, corak-corak terdiri daripada kesamaan atau ciri-ciri yang sama untuk masalah yang lebih kecil. Okey, kita berbalik kepada spaghetti tadi. Okey, ingat lagi spaghetti tadi? Okey, sedap kan? Jadi, kita dah ada bahan dan resepi. So, jom kita pergi beli bahan-bahannya. Okey, jadi apa yang perlu kita beli? Tengok. Okey, alamak, kita dah sampai mall, kita dah sampai pasar raya. Jadi kita lihat satu persatu. Kita tak tahu di mana lokasi. Mana daun rosemary? Alamak, mana sos spaghetti? Daging kisar nak ambil dekat mana? Cendawan butang pula dekat mana? Tak jumpa pun spaghetti. Okey, ini selalu berlaku apabila kita ingin membeli sesuatu. Jadi, ini menyebabkan kita akan berpusing-pusing. Kadang-kadang kita dah pergi tempat tersebut, kemudian kita patah balik. Kemudian kita pergi semula kan. Okey, itu biasa terjadi sebab kita tak tahu lokasi dia di mana. Jadi, pada waktu inilah kita gunakan teknik pengecaman corak. Okey, sebagai contoh, kita tengok daging kisar kan. Okey, daging kisar ni selalu barang apa? Barang basah ataupun barang kering. Jadi, kita bahagikan. Kita tengok dekat mana satu barang basah, mana satu barang kering. Cendawan butang selalunya dekat mana? Kalau nak beli yang fresh, sepatutnya dekat sayur-sayuran. Kalau nak beli dalam tin, dekat mana pula? Lepas tu kita lihat pula spaghetti. Dekat mana lokasi dia, section yang mana satu?
sos spaghetti rosemary, okey, daun rosemary kering atau daun rosemary segar, kita perlu tentukan. Okey, jadi bila kita dah tahu corak-coraknya, kita dah kumpulankan, okey, kita kata kumpulankan setiap bahan itu, mudah untuk kita pergi. Contoh, okey, kita nak beli daging kisar. Kita tahu daging kisar kita di tempat barangan sejuk beku. Jadi kita terus tuju kepada bahagian sejuk beku dan kita ambil daging kisar. Kita tengok pula sos spaghetti. Okey, sos spaghetti kita tahu di dalam botol ataupun di dalam tin. Okey, sama juga dengan cendawan butang dalam botol ataupun dalam selalunya dalam tin lah. Okey, dan juga daun rosemary. Okey, kalau daun rosemary ni kita tengok kita nak beli yang segar ataupun kita nak beli yang kering. Dan juga spaghetti. Kita tahu kan spaghetti ni letaknya di bahagian mini kan. Okey, jadi bila kita dah dapat kenal pasti coraknya di mana, jadi mudah kita pergi sahaja dan terus cari. Berbeza dengan kalau kita pergi sembrono sahaja, yang maksudnya pergi tanpa tahu tujuan, tanpa tahu keadaan, tanpa tahu di mana lokasi-lokasi, maka itulah yang menyebabkan kita terlalu lama di sesebuah pasaraya dan sebagainya. Okey, jadi kita tengok jadi apa perlu kita lakukan. Okey, waktu inilah kita perlu melakukan pengecaman corak. Tentukan jenis-jenis barangan supaya mudah untuk kita selesaikan masalah. Okey, itu yang pertama. Okey, kita lihat kepada yang seterusnya. Okey, teknik peniskalaan. Okey, meninggalkan aspek-aspek kurang penting yang terdapat dalam corak-corak yang dicam. Okey, kemudian memfokuskan kepada aspek-aspek penting yang boleh menyelesaikan masalah. Okey, ini adalah teknik peniskalaan. Kita ambil apa yang penting dan juga kita tinggalkan apa yang tidak penting. Okey, contohnya. Okey. Kita nak beli ni. Kalau kita tengok alamat, duit tak cukup. Tapi kita nak makan sangat spaghetti. Jadi masa inilah kita gunakan konsep peniskalaan. Contoh, okey, beli jenama spaghetti yang paling mampu milik. Kita abaikan brand spaghetti. Kan banyak jenis brand kan? Okey, kita abaikan brand spaghetti tersebut. Kita ambil jenama spaghetti yang paling mampu milik. Itu sebagai contoh. Okey, yang kedua kita lihat. Okey, cendawan butang. Asal tadi kita nak beli cendawan butang. Jadi kita fikir cendawan butang ini penting ataupun tidak. Kalau setakat untuk menambahkan aksesori di dalam spaghetti, jadi kita boleh abaikan. Okey, sos spaghetti wajib tak letak. Okey, kalau tak letak, apalah jadi pada spaghetti kita. Jadi kita perlu letak sos spaghetti. Okey, daging kisar, daging meatball perlu ataupun tidak. Jadi kita pilih. Okey, cheese kita pilih. Sama ada itu penting ataupun tidak. Sebab duit kita tak cukup. Okey, jadi oleh kerana duit kita tak cukup, kita cari apa yang penting dan kita abaikan mana yang tidak penting. So, ini adalah konsep peniskalaan yang kita gunakan dalam aktiviti mencari, mencari bahan-bahan untuk memasak spaghetti. Okey, kita lihat kepada teknik peritlakan. Okey, teknik peritlakan ni sebenarnya kita kata kita membina model. Okey, kita dah selesai leraian, kita dah selesai pengecaman corak, kita dah selesai peniskalaan. Okey, jadi akhir sekali ialah kita teknik peritlakan ataupun kita kata kita laksanakan. Jadi bila kita kata peritlakan, ialah pembinaan model bagi masalah yang diselesaikan. Okey, model boleh dalam bentuk formula. Okey, matematik kan? Okey, selalu matematik. Soalan-soalan kebat, okey, banyak menggunakan teknik pemikiran computational. Okey, apa aturan atau langkah-langkah bagi menyelesaikan masalah. Okey, model juga dibina setelah pengecaman corak dan peniskalaan dilakukan ke atas dua atau lebih masalah yang hampir sama. Contoh, okey, masalah binaan anak tangga. Okey, ini kita akan lihat sekejap lagi. Okey, masalah binaan anak tangga. Yang ini ialah kita akan lihat contoh di dalam buku teks nanti.
Okey, so bila teknik pengidolakan, apa yang kita laksanakan dalam kita untuk memasak spaghetti tadi. Okey, kita tengok. Jom masak spaghetti. Dah ada bahan-bahannya. Maka terhasillah yang ini. Okey, spaghetti yang agak menawan untuk dimakan, sedap sahaja kan. Okey, ini adalah contoh konsep pemikiran computational dalam kehidupan seharian kita. Okey, jadi latihan, bukan latihan, aktiviti kita, sama-sama kita berfikir dalam menyelesaikan masalah lain. Okey, kita tengok sini masalah binaan anak tangga. Okey, yang ini kalau ada, awak boleh lihat kepada buku PDF yang saya telah sertakan. Okey, awak boleh tengok pada muka surat 3 ya. Muka surat 3, masalah binaan anak tangga. Okey, apa masalahnya? Okey, masalahnya ialah, okey, awak tengok di sini. Okey, awak tengok di sini. Okey, binaan anak tangga di sini. Berapakah jumlah batu-bata yang digunakan untuk membina tangga? Jadi, kita tengok kepada teknik yang pertama. Okey, dia suruh kita kira ni. Okey, awak kira di sini kan, sekejap ya. Okey. Okey, dia kira satu-satu ni. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Semua ni kita kena kira berapa jumlah batu-bata yang digunakan untuk membina tangga ini. Jadi kita perlu kira satu-satu. Jadi kalau kita tidak menggunakan teknik pemikiran computational, agak sukar untuk kita kira semua ini. Sebab kita tak nampak yang belakang. Kita hanya nampak di depan sahaja. Okey. Okey, jadi kita akan lihat kepada seterusnya. Okey, yang pertama, kita gunakan teknik lerayan. Okey, binaan anak tangga dibahagikan kepada beberapa bahagian yang lebih kecil dan juga ringkas. Okey, kita patah balik di sini. Okey, kita tengok di sini kan. Sekejap ya, saya color. Okey, jadi kita tahu tangga ni, okey, tangga ini dia kita kata berbeza ketinggian. Jadi kita pecahkan dia mengikut ketinggian. Okey, di sini kita pecahkan, tak nampak ya? Sekejap Okey, jadi di sini kita pecahkan dia mengikut ketinggian dia. Okey, kita pecahkan mengikut ketinggian. Okey, itu adalah teknik lerayan. Awak lihat di sini, okey. Jadi bila kita pecahkan, kita telah dapat pun, okey, kita telah dapat bahagian yang pertama. Okey, bahagian anak tangga pertama kita dah dapat. Ada 5. Okey, ada 1, kita kata 1 lapis. Okey, 1 lapis kali 5. Okey, kita dah dapat sini. Okey, yang kedua, bahagian anak tangga 2. Okey, ada 2 lapis di sini. Okey, 2 kali 5. Okey, bahagian anak tangga ketiga. Okey, kita dapat 3 kali 5. 3 lapis. 1, 2, 3 kali 5. Okey, yang keempat. Okey, bahagian anak tangga keempat kita dapat 4 baris kali 5. Baca yang ini. Dan yang kelima, 5 kali 5 batu-bata. Ini kita telah pecahkan kepada teknik lerayan. Okey, setelah kita pecahkan kepada teknik lerayan pula, kita tengok pula. Okey, apa corak dia? Okey. Okey, bila corak dia kita tahu. Okey, tadi kita dah dapat kan? Okey, tadi kita dah dapat kat sini. Okey, ini 1 kali 5, yang ini 2 kali 5, yang ini 3 kali 5. Okey, 4 kali 5 dan juga 5 kali 5. Okey, teknik lerayan dan kemudian teknik pengecaman corak. Jadi kita tahu di sini, kalau awak lihat di sini. Okey, bilangan batu-bata tapak. Okey, ada 5. Ada 5. Ada 5. Ada 5. Ada 5. Jadi kita tahu semua bilangan batu-bata ni, tapak dia ada 5. Okey, ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, corak pertama kita dah kenal. Pasti. Kemudian bilangan lapisan.
Okey, bilangan lapisan sini ada 1, sini ada 2. Okey, sini ada 3, sini ada 4 dan sini ada 5. Pun kita telah kenal pasti. Okey, jumlah batu bata. Bila kita pecahkan baru kita boleh nampak jumlah batu bata. Jadi di sini jumlah batu bata 5. Okey, di sini 10, di sini 15, 20 dan 25. So ini adalah teknik pengecaman corak. Jadi kita dah dapat coraknya macam mana. Kita tahu okey, semua batu bata ni tapaknya ada 5. Okey. Kemudian setiap ketinggian batu bata tu akan ditambah dengan satu lapisan. Okey, jadi jumlah batu bata tapaknya kali dengan lapisan. Okey, itu adalah teknik pengecaman corak yang telah kita dapati. Okey, kita tengok kepada teknik peniskalaan. Okey, teknik peniskalaan ialah apa yang penting kita ambil, apa yang tidak penting kita tinggalkan. So, lihat di sini. Okey, apa yang penting? Okey, aspek-aspek penting bagi menyelesaikan masalah dalam masalah binaan anak tangga. Yang pertama, kita lihat lebar tangga. Okey, kita tahu lebar tangga ada 5 biji batu bata. Kemudian bilangan anak tangga ada 5. Kan bertingkat-tingkat kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan anak tangga. Okey, aspek apa pula yang kurang penting? Okey, saiz batu bata dan juga bahan yang digunakan untuk membuat batu bata. Okey, jadi dekat sini persoalannya ialah macam mana okey, kita tahu okey, ia tidak penting. Okey, macam mana kita nak tahu ia tidak penting? Okey, kita tahu ia tidak penting sebab soalannya yang pertama apa? Soalannya apa tadi? Soalan. Yang pertama sekali soalan dia nak ialah jumlah bilangan batu bata, betul? Okey, jadi bila jumlah bilangan batu bata, apa yang kita perlu ialah lebar dan juga bilangan anak tangga. Kita tak perlukan saiz batu bata. Tak kisahlah saiz batu bata tu berapa besar pun. Yang penting kita nak tahu jumlah bilangan batu bata. Bukan berapa saiz batu bata. Bukannya batu itu digunakan, bahan yang digunakan untuk membuat batu bata. Tidak. Okey, kita cuma nak tahu jumlah bilangan sahaja. Jadi kita fokus kepada jumlah dan jumlah. Okay. Sama juga kalau cikgu minta awak buat kalau cikgu minta awak buat nota, okey, awak tengok awak buat nota cantik. Okey, awak buat tulisan awak cantik, kemas, bukan nota, latihan tulisan awak kemas dan sebagainya, tetapi cikgu bagi awak dapat C. Berbanding dengan kawan awak, okey, tulisannya kita kata macam belacan, contohlah macam belacan, tapi cikgu bagi markah penuh. Kenapa? Sebab mungkin sebab cikgu inginkan jawapan yang betul. Bukannya tulisan yang cantik, bukannya tulisan yang kemas. Okey, tulisan yang cantik kemas itu untuk menimbulkan mood cikgu untuk menanda. Tetapi untuk pemberian markah, kita perlukan markah yang jawapan yang tepat. Okey, itu adalah teknik peniskalaan. Okey, contoh jawapan cikgu. Okey, markah yang cikgu bagi tidak boleh bergantung kepada awak punya tulisan semata-mata walaupun kata jawapan awak salah. Okey? Jelas ya? Okey, itu untuk teknik peniskalaan. Okey, bila dah ada teknik peniskalaan yang ini, akhir sekali kita akan buat ialah pengitlakan. Okey? Pengitlakan ini okey, kita bina satu formula. Kita bina satu jadual. Okey, kita bina satu jadual seperti ini. Okey, untuk mendapatkan di sini untuk mendapatkan jumlah keseluruhan batu bata. Okey, ini sebagai contoh je lah formula ini adalah kita kata sebagai model kiraan. Okey, lain individu, lain caranya untuk mendapatkan formula, membina jadual. Yang penting jawapannya betul. Okey, bila jawapan betul, okey, model awak pun kita kata logik boleh diterima, maka awak telah berjaya mencipta satu model. Okey.
Okey, itu sahaja. Okey, untuk kita kata konsep pemikiran computational yang perlu awak fahami. Okey, kita tengok slide selepasnya. Okey, ini ada latihan. Okey, aktiviti berfikir 1.1. Sila buat di rumah. Okey, usaha. Okey, masalah mencari jumlah bilangan cube. Okey, gambar foto di sebelah menunjukkan bilangan piramid. Okey, ada piramid kan? Okey, yang disusun dengan menggunakan blok berbentuk cube. Kaji binaan piramid ini. Okey, gunakan. Okey, kita tengok. Gunakan teknik leraian. Okey, teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan dan teknik pengitlakan. Okey, soalannya apa? Soalannya, berapakah bilangan cube yang bagi setiap tingkat? Berapakah jumlah cube yang diperlukan bagi menghasilkan binaan piramid? Dan catatkan langkah-langkah anda. Okey, ingat. Oleh sebab ini adalah, kita kata, ini bukan soalan matematik. Nampak seperti soalan matematik. Tapi kita perlu gunakan konsep teknik leraian, teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan dan teknik pengitlakan untuk menjawab soalan ini. Okey, dan soalan ini kalau awak mahir soalan ini, dia juga akan membantu awak untuk menyelesaikan soalan matematik, penyelesaian masalah. Lebih mudah untuk awak menjawab jika awak melaksanakan teknik leraian, okey, 4 teknik pemikiran computational ini. Okey, jadi di sini untuk aktiviti berfikir 1.1, okey, kerja kita pada minggu ini. Okey, sila laksanakan aktiviti berfikir 1.1. Okey, latihan lain akan menyusul kemudian. Okey, saya akan berikan. Okey, yang ini latihan daripada buku teks. Okey, dan sila lihat. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Jadi saya akan rumuskan. Okey, ada 4 teknik pemikiran computational yang perlu awak fahami, yang perlu awak ingat, iaitu yang pertama ialah teknik leraian. Okey, masalah yang besar kita pecah-pecahkan kepada masalah yang lebih kecil. Okey. Kemudian teknik pengecaman corak, kita faham, okey, kita tengok pattern dia. Okey, kita tengok corak dia, apa yang kita boleh kumpulankan dalam satu kumpulan yang sama. Okey, yang ketiga, kita lihat kepada peniskalaan. Ambil mana yang penting, okey, abaikan mana yang tidak penting. Dan terakhir sekali ialah pengitlakan. Ataupun kita kata pemodelan, kita buat satu model, kita buat satu formula, kita cipta satu produk, okey, pada akhir untuk kita kata menyelesaikan masalah kita. Okey, jadi itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini dan kita akan jumpa pada kelas yang seterusnya. Okey, sekian. Assalamualaikum. Selamat malam dan terima kasih.